Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaallah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat 59 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا
والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di
jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup
nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Mihrab, muslimin muslimat, adik-adik anak-anak yang dikasihi sekalian, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan ya pada pagi ini untuk terus bersimpuh berada dalam Mihrabul Quran, berada dalam majlis ilmu di mana kita akan memulakan ya pagi-pagi kita insya-Allah dengan bukan setakat membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan kita berusaha ya untuk memahami, menghayati tadabbur ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita di dunia, untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jadi terima kasih kepada semua sahabat, pada Puan Norella Zainal, Puan Haliza Hamid, Puan Yati Yunus, Puan Rodiah Osman, pada Wan Nora, Wan Omar, pada Puan Maimunah Mai. Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat yang bantu share. Ya, tolong tag ke sana kemari, tolong share pada ahli keluarga, pada kawan-kawan sekerja. Ya, dalam grup-grup yang tuan-puan duduk dalam grup tu, grup perniagaan ke apa ke.
Ya, terima kasih kepada yang send star, kepada top fan, kepada follower-follower, milestone follower, Puan Nuraliza Ali, Puan Siti Rotaja, Puan Salma Ismail. Ada juga anniversary follower, Puan Azizah Izzah. Terima kasih kepada semua. Sebelum kita lanjutkan, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mengambil peluang pada pagi ini ya untuk memohon kepada sahabat-sahabat semua, nanti insya-Allah dalam Al-Fatihah pembukaan yang kita akan baca, ya, sama-sama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengurniakan afiah ya kepada seorang bayi yang akan melalui operasi ataupun pembedahan mulut, ya, pembedahan mulut ataupun bibir pada pagi ini, iaitu anak anda Muhammad Dani. Anak anda Muhammad Dani yang akan insya-Allah menjalani operasi pembedahan pada jam 9 pagi ini. Jadi sama-sama kita doakan pembedahan yang berjaya, ya, kesembuhan pada bibir adik tersebut, ya, anak tersebut, diberikan kelapangan, kekuatan kepada keluarganya, dimudahkan segala urusannya dan dijadikan anak anda Muhammad Dani ini sebagai anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad afdal ma sallaita ala ahadin min khalqik wa ajzihu anna khayra ma jazaita nabiyan an ummati. Allahumma zakkina bis salati alaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah kami dengan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsyurna fi zumratihi wa awradna hawdah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, himpunkanlah kami ya Allah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabi al-ummi al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat wal qanitina wal qanitat الأحياء منهم والأموات وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat surah An-Nisa ayat 127 hingga 130. Kalau semalam ya kita melihat pada surah An-Nisa ayat yang ke 34 dan 35. Ya, tajuk kita adalah tentang nusyus bahagian yang kedua, dan dua ayat yang Ustazah pilih pada semalam dan hari ini adalah dua ayat yang menggambarkan tentang yang maknanya membincangkan tentang nusyus. Kalau ayat 34 dan 35 ia nusyus yang berlaku kepada pihak isteri, dan kalau pada ayat 127 hingga 130 pada ayat 128 ia ada menyebut tentang nusyus yang dikhawatiri berlaku kepada pihak suami. Ya. Jadi kita akan gabungkan sebenarnya kedua-dua itu, ya, dua-dua surah ataupun ayat yang telah kita ambil semalam dan hari ini kita gabungkan untuk memahami ya apakah dia sebenarnya tentang nusyus yang berlaku dalam sebuah rumah tangga. Ia adalah satu persoalan yang sangat penting, perbincangan yang sangat penting. Sebab itu Ustazah minta ibu-ibu, ayah-ayah tolong share pada anak-anak kita yang berumah tangga. Ya, kita berkeluarga dan berumah tangga ni jangan dengan dada yang kosong. Ya, orang luar negara ini kita dengar orang cakap apa, kalau pelayar ya ataupun perantau tu mereka tidak berlayar dan merantau dengan dada yang kosong. Ya, mereka tu dengan berisi baru boleh berlayar, baru boleh merantau. Ini kalau orang kata apa, cerita dagang Pak Malau ke apalah kan ya. Sama juga sahabat-sahabat sekalian, melayari sebuah rumah tangga, ya, melayari ataupun nak membina sebuah keluarga tidak mungkin dengan dada yang kosong. Ya, perlu kepada ilmu. Jadi kita mengambil kesempatan ini ya sampaikan kepada keluarga masing-masing, anak kita masing-masing biar dapat memahami ya tanggungjawab dan komitmen di sebalik sebuah rumah tangga dan keluarga yang dibangunkan. Baik. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian kita membaca surah An-Nisa ayat 127 hingga 130. Ya, agak panjang, Ustazah akan baca perlahan-lahan insya-Allah ya, kerana Ustazah masih batuk juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Sadaqallahul Azim. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kahwin yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar menguruskan anak-anak yatim secara adil, dan apapun kebajikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap acuh tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, yakni kedekut. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan isterimu dan memelihara dirimu daripada nusyus dan sikap acuh tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kamu tidak mampu berlaku adil, soal hati di antara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin sangat berbuat demikian. Kerana itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu lebih cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terbiar. Dan jika kamu melakukan kebaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupi keperluan masing-masing daripada kurniaannya. Dan sesungguhnya Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha bijaksana. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, ya mungkin kita terlepas pandang atau kita terlupa bagaimana Al-Quran menyebut tentang kehidupan berumah tangga. Ya, baik dari segi peranannya, tanggungjawab, ya, bagaimana menguruskan kebahagiaan dan bagaimana menguruskan perselisihan, ya, masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Sebelum Ustazah mengulas tentang nusyus yang mungkin berlaku di pihak suami, ya, semalam apa yang kita bicarakan, ya, tentang nusyus, tuan-puan sekalian, di pihak isteri, ya, di pihak isteri, pada pendapat Ustazah masih belum habis lagi, ya, kita bincangkan tentang nusyus di pihak isteri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, perkara asas yang kita sebutkan semalam, ya, tentang nusyus yang berlaku di pihak isteri apabila berlakunya, pertama, ya, keengkaran terhadap apa yang disuruh oleh suami pada perkara yang tidak menyalahi syarak. Keengkaran ni bukan keengkaran yang biasa-biasa, tapi menunjukkan satu sikap menjauhkan diri. Ya, boykot suami, menjauhkan diri, melawan, menengking. Sebab itu nusyus itu boleh berlaku sama ada secara perkataan ataupun secara perbuatan. Yang lebih kita dahulukan adalah secara perbuatan, kemudian secara perkataan. Secara perbuatannya, sahabat-sahabat sekalian, menolak, memulau, ya, seorang suami. Ketika mana suami tersebut mengajak untuk tidur bersama. Dalam maksud yang kita harus faham, ya, untuk bersama-sama hubungan di antara suami dan isteri. Ya, ketika mana suami itu ingin berehat dengan isteri, ya, tidur bersama dengan isteri, ditolak tanpa sebarang sebab yang diterima oleh syarak, tanpa keuzuran. Ya, dan dibiarkan suami tadi dalam keadaan kemarahan. Yang kita bacakan sebuah hadis malam, tuan-puan sekalian, hadis Nabi SAW, bagaimana ini menyebabkan kemungkinan para malaikat akan melaknat si isteri tersebut sehinggalah suami itu reda kemarahannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, maknanya apa dia? Jangan menolak permintaan, ya, ajakkan suami untuk tidur bersama. Begitu juga seorang isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin suami, ya, dalam bentuk maknanya nak menjauhkan diri daripada suami, ya, dalam bentuk maknanya nak meninggalkan suami tersebut. Ini juga di antara perkara yang kita sebutkan sebagai, ya, faktor-faktor ataupun ciri-ciri yang menunjukkan bahawa di sana, ya, sahabat-sahabat sekalian, bahawa di sana
kemungkinannya berlakunya nusyus ya di pihak isteri tadi. Sahabat-sahabat sekalian, ketika mana ini berlaku, nusyus ni sebenarnya kalau kita kaji kan ya, nusyus ni bukanlah satu perkara yang hanya boleh disebut oleh seorang suami. Suami je pandai-pandai nak isytiharkan isteri dia nusyus. Ya, sebab implikasi daripada nusyus ni ada. Apa dia? Kalau benar-benar seorang isteri ni didapati nusyus ya kepada suaminya, maka nafkah harian dia gugur. Nafkah harian yang diberikan oleh suami kepada isteri itu gugur. Ya, maknanya boleh tak payah bagi. Jadi nusyus ni bukanlah suami tadi yang pandai-pandai nak cakap bahawa isteri dia dah nusyus. Sebaliknya sahabat-sahabat sekalian, jalan yang paling betul sekali, yang paling tepat. Nusyus ini adalah satu pengisytiharan ataupun ketetapan yang diperhalusi oleh mahkamah ataupun hakim ataupun qadi terhadap suasana yang berlaku dalam rumah tangga suami dan isteri tadi. Supaya tidak berlakunya sebarang bentuk ketidakadilan, kezaliman, apatah lagi dalam mengisytiharkan tentang nusyus dan seorang isteri. Hari ini tuan-puan sekalian, ya kadang-kadang kita tersalah guna media sosial. Ya, mungkin mudah pula seorang suami nak bagi tahu kepada orang ramai isterinya nusyus di media sosial. Ini satu perkara yang tak sewajarnya berlaku. Sebab ada implikasi terhadap seorang isteri yang nusyus tadi. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau sebut tentang nusyus seorang isteri tadi, ya perkara yang paling tepat sekali adalah mengemukakan perkara tersebut untuk diperhalusi dan diteliti ya oleh hakim, qadi yang diberikan amanah tersebut untuk menilai ya sebab kemungkinan ya faktor-faktor kenapa isteri bertindak memberontak dan sebagainya adalah perkara yang harus diberikan perhatian juga. Ya, kenapa jadi memberontak? Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat kepada ayat ya yang semalam surah An-Nisa ayat 34 dan 35, kita dapati bahawa sahabat-sahabat sekalian, dalam sebuah rumah tangga mesti ditegakkan terlebih dahulu soal tanggungjawab. Ya, mesti ditegakkan dahulu soal tanggungjawab. Dan tanggungjawab ini tuan-puan sekalian, kepimpinan dalam rumah tangga itu ia dipikul, ia ditanggung oleh seorang suami. Suami mesti ada wibawa. Suami adalah seorang pemimpin. Ya, suami kena menjadi sosok tubuh yang memang dengan mudah boleh dihormati ya oleh isteri. Kemudian tuan-puan sekalian, kalau suami sudah ada peranan tersebut, ya kita dapati kemudian isterinya nusyus. Dan dalam ayat yang telah kita baca semalam sahabat-sahabat sekalian, bila seorang isteri didapati menunjukkan sikap ataupun ciri-ciri nusyus tadi, kita tengok macam mana Al-Quran menggambarkan tentang watak peranan seorang suami yang bertanggungjawab. Seorang suami yang bertanggungjawab. Kita pernah tuan-puan sekalian melihat, okey, ada rumah tangga, ada keluarga isterinya nusyus. Isteri boleh tengking sana sini. Isteri boleh keluar rumah suka-suka hati. Isteri boleh tinggalkan saja suami. Ya, perkataan cerai itu dah jadi ratib dari kat mulut isteri. Tapi kemudian kita lihat suami tu biarkan saja. Biarkan saja. Ya, kalau dia boleh keluar pintu depan, saya keluar pintu belakang. Dah macam tu pula rumah tangga tu. Ya, dia biar aja. Biarlah dia kata. Ya, bahkan ini yang Ustazah sebut-sebut ni tuan-puan, ini bukan Ustazah reka-reka sendiri ya. Ini adalah isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan ada je suami yang kata, biarlah Ustazah, dia tak takut neraka. Biarlah. Sahabat-sahabat sekalian, itu bukan komitmen yang kita nak berikan sebagai seorang suami. Sebaliknya kita tengok macam mana dalam ayat 34 dan 35 surah An-Nisa. Ya, Allah memandu dan membimbing kepada para suami yang ada sifat kepimpinan, yang ada wibawa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa saat isteri kalian nusyus atau menunjukkan tanda-tanda ke arah itu, kalian kena bertindak. Kalian kena bertanggungjawab. Di sana Allah telah menjelaskan 3 langkah sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada surah An-Nisa yang telah menyebut tentang perkara ini. Ya, 3 langkah tersebut, yang pertama adalah memberikan nasihat yang baik kepada isteri tersebut. Memberikan nasihat yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, seawal kita nak bagi nasihat pada isteri ni, ya, seawal kita nak bagi nasihat pada isteri ni,
kita kena ada ilmu. Kita kena ada wibawa. Ya, kita nak nasihat isteri, tapi sebenarnya pemberontakan yang dilakukan oleh isteri itu banyak sangat terkait dengan kesilapan kita, dengan kecuaian kita dalam melaksanakan tanggungjawab. Agak-agak boleh tak nak nasihat? Masya Allah, subhanallah. Ya, bila Allah menunjukkan jalannya apa dia, kamu sebagai seorang suami memberikan nasihat kepada isteri. Ya, kalau suami ni betul-betul suami yang saleh, suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila bagi nasihat, insya-Allah tuan-puan, pihak isteri takkan, ya, pihak isteri yang baik-baik inilah, ya, isteri yang baik-baik insya-Allah, ya, takkan meremehkan nasihat tersebut. Sebab dia nampak depan mata dia. Ya, tak ada apa dah, tak ada apa. Maknanya nak yang tak puas hati ni kenapa, kan? Ya, nafkah zahir batin pun telah disempurnakan oleh suami tadi. Ya, rumah tangga disantuni dengan baik, tanggungjawab dilakukan dengan baik. Makna kata, kalau suami ni baik dah melakukan perkara yang disuruh, dah melakukan tanggungjawab, dah bagi nasihat yang baik, isteri ni menentang juga, isteri ni membangkang juga, isteri ni memberontak juga, itu kan sesuai kalau kita nak kata nusyus. Ya, itu baru sesuai kalau kita nak kata nusyus. Sebab itu mahkamah akan lihat semua, qadhi akan lihat semua. Tak mudah-mudah kita nak mengatakan isteri itu nusyus, kecuali diperhalusi. Ada sebab-sebab ke? Ada punca-punca yang menjadikan isteri ini demikian? Itu yang pertama. Kalaulah dengan jalan sahabat-sahabat sekalian menasihatkan, ya, mengingatkan isteri tadi untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan isteri tadi tentang tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, mengaitkan soal ketaatan tadi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Banyaklah cara kaedahnya tuan-puan sekalian. Kalau sudah diberikan nasihat yang baik, ya, maka baru masuk kepada langkah yang kedua. Sahabat-sahabat sekalian, memang banyak, ya, kes-kes di mana isteri yang menunjukkan mula, ya, sikap tak nak taat, ya, mula tunjukkan. Sebenarnya sikap ni kadang-kadang datang daripada satu perasaan ataupun bertimpa-timpanya perasaan tidak berpuas hati. Sebab tu punca ni penting. Ya, dan suami tak nak bagi komitmen untuk mengkaji kenapa isteri saya jadi macam ni. Sebaliknya rasa macam lantak dia lah, biarlah dia. Dia nak keluarlah. Dia dah penat keluar kan, dia baliklah. Dia dah habis duit yang dia baliklah. Macam-macam lah alasan yang seorang suami berikan, tanpa merasakan bahawa dia bertanggungjawab untuk menguruskan sifat ini, keadaan ini. Ya, jangan dibiarkan isteri tu macam tu. Nanti lama-kelamaan tuan-puan sekalian makin keras hati dia. Ini yang ustazah belajar psikologi rumah tangga, tuan-puan. Kalau berlaku sebarang bentuk perselisihan, atau kita nampak suami atau isteri kita tu, terutama isteri, kalau kita nampak sebarang tanda, ya, bentuk seolah-olah dia nak boykot, dia nak menjauhkan diri daripada suami, maka suami jangan biarkan untuk tidur bermalam satu malam tu, ya, maknanya biar je keadaan tu. Satu malam pun tuan-puan, kalau dibiarkan, esok pagi kita akan dapati kebanyakan keadaan isteri tu akan lebih memberontak. Kalau isteri itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang sebenar. Kalau tak balik semula istighfar pada Allah, kalau tak balik memahami tentang ujian hidup ni apa dia, kalau tak balik bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sila akhir bulan memberontak. Ya, sila akhir bulan jadi hati tu makin keras. Jangan dibiarkan. Apatah lagi kalau biarkan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Hampir kebanyakan kes tuan-puan sekalian, bila berpisah, asing tempat tidur, asing rumah, antara suami dan isteri sampai berbulan-bulan, ia akan berakhir betul lah dengan perceraian. Bukan bermakna bila masing-masing mencuba hidup, kita duduk asing-asing lah, kita tengok macam mana. Lepas 3 bulan macam mana, lepas 4 bulan macam mana. Dia bukan berakhir dengan perdamaian semula, ya, untuk kembali, tapi selalunya berakhir dengan dah cukup. Sebab ini psikologi seorang isteri, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tuan-puan sekalian. Sebab itu pada tahap yang kedua, kalau isteri tak boleh juga nak dengar kata, tak boleh juga nak menerima nasihat yang baik. Nasihat yang baik tuan-puan, bukan sindiran-sindiran, bukan ancaman, bukan ugutan, ya, tapi nasihat yang baik. Kalau tak boleh juga diterima, maka langkah yang kedua adalah, ya, dengan suami tadi berpisah.
ya, atau meninggalkan tempat tidur yang dia tidur bersama dengan isteri tu, biasanya tidur kat situ, ataupun bilik tadi, dia berpisah tempat tidur dalam rumah yang sama, tapi suami tadi tidur di tempat yang lain. Ya, subhanallah, kita kecetekan ilmu kita semua kan, mungkin kita tak tahu kenapa mesti buat macam tu ya. Kenapa Allah perintahkan demikian? Allah Subhanahu Wa Taala yang maha teliti, yang maha memahami, ya, faham, yang sebab Allah yang menciptakan manusia lelaki dan perempuan ni kan ya. Jadi memang sebenarnya psikologi seorang isteri bila suami tu dah meninggalkan tempat tidur, ya, tak nak tidur bersama-sama, dia akan ada keresahan dia. Ya, emosi dia akan resah. Emosi dia akan gelisah, duk balik kiri, balik kanan, tak boleh tidur. Ya, sebab suami ni macam dah tak sudi nak tidur dengan dia. Ini kadang-kadang boleh menyebabkan dia, maknanya si perempuan tu terasa dia memang tak boleh melalui bila malam-malam tu ya suami tu tidur di tempat lain. Selama mana masih ada rasa kasih, ya, selama mana insya-Allah masih boleh diperbaiki lagi hubungan tersebut. Jadi sebab itu suami pada keadaan yang biasa, jangan membiasakan untuk tidur di bilik yang lain. Jangan membiasakan untuk tidur depan TV ke, ya, dekat belakang sofa mana ada komputer kita ke. Sebab yang nak meninggalkan isteri supaya tidur seorang-seorang kan, itu dalam kes nusyus. Jadi ustazah memang menyuarakan hal ini, di mana dalam keadaan rumah tangga kita elok-elok saja, sebenarnya memang tidak bagus untuk seorang suami tu ya tidur di tempat lain dalam rumah tu. Kok macam mana pun balik, ya, duduk, maknanya tidur dengan isteri di tempat yang sama. Okey, isteri pun faham benda tu. Jangan biasakan membiarkan. Ya, kadang-kadang ada fasa dalam rumah tangga tu yang suami kita mungkin sibuk, banyak sangat assignment lah, apa segala macam nak buat. Ya, mudah-mudah saja tidur dekat luar, kat ruang tamu. Di pihak isteri kalau dapati perkara tersebut tidak menjadi sebarang kesalahan, ya, untuk dia memberikan pandangan kepada suami dia, ya, supaya tidak berterusan dalam keadaan demikian. Sebab itu boleh menjarakkan hati di antara isteri dan suami tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, kalau dah jarakkan tempat tidur pun tak jadi apa. Ya, tetap juga dia berkeras, degil, tidak mahu melaksanakan tanggungjawab dia, ya, keluar rumah sesuka hati, kemudian nusyus dalam bentuk perkataan, menengking dan sebagainya, maka Islam membenarkan untuk seorang suami itu, ya, memberikan satu tindakan, iaitu memukul isteri tersebut lit ta'dib la lit ta'zib. Maksudnya adalah untuk mengadabkan isteri itu, untuk menegur dan memperingatkan isteri itu, bukan untuk mengazab dia. Jadi pukulan yang diberikan adalah pukulan yang mungkin boleh membuatkan nafsunya tersentak ataupun dirinya tersentak. Bukan pukulan yang menyebabkan ia lebam sana sini, dizalimi, menyakitkan dan sebagainya. Makna kata sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan yang biasa, memang tidak boleh seorang suami memukul isteri dia. Nak pukul isteri ni tuan-puan sekalian, ini dah masuk kepada step yang keberapa? Yang ketiga, ketika mana isteri itu nusyus. Kalau hanya berlaku perselisihan faham sekali-sekala, ya, isteri tu bukan isteri yang nusyus. Jangan kita pandai-pandai nak kata isteri merajuk tu nusyus. Jangan kita kata perselisihan faham sekali dua tu nusyus. Sebab tu Ustazah cakap tadi, nusyus ni ada implikasi dia. Ya, di mana boleh gugur hak isteri tadi daripada menerima nafkah harian tadi. Jadi biarlah perkara soal menyebut isteri nusyus ataupun tidak, ini diserahkan kepada hakim ataupun qadi untuk memperhalusi situasi yang berlaku kepada rumah tangga tadi. Ya, jadi dalam keadaan yang biasa, berlaku sekali-sekala perselisihan yang memang pasti tidak mungkin dapat dielakkan dalam sebuah rumah tangga, tuan-puan sekalian, jangan sekali-kali pukul isteri kita. Jangan sekali-kali angkat tangan, ya, jangan sekali-kali menyakitkan. Sebab bab nak pukul isteri ni, bahkan dalam bab nusyus pun, merawat nusyus isteri ni pun, pukulan tersebut adalah pukulan dalam keadaan sedar, terkawal, litta'dibi, untuk mengadabkan isteri, la litta'zibi, bukan untuk mengazab isteri tersebut. Jadi kalau dia sudah sampai mengazab dia, ya, itu memang keadaan rumah tangga tersebut, ya, memang kena dilihat
dari sudut yang lain pula. Sebab itu kita pindah kepada ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 127 hingga 130. Sebab di sana kita akan dapati juga sahabat-sahabat sekalian bagaimana melihat kepada situasi sekiranya suami pula yang nusyus. Pada ayat yang telah kita bacakan tadi, sekejap lagi kita tengok. Apapun sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ingin memberikan sedikit panduan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Perbezaan pandangan, perbezaan karakter dan sebagainya. Banyaklah perbezaan kan. Yang nama lelaki dan perempuan tu pun memang sudah berbeza. Tapi di sana ada tombol ataupun kita kata ada Allahumma salli ala Muhammad, ada Swiss penyelarasan dia. Tombol penyelaras dia tu ada. Punat nak bagi penyelarasan dia tu ada. InsyaAllah. Macam manalah perbezaan ke apa, penyelarasan tu ada. Ini adalah catatan Ustazah dalam perbincangan Mihrab Coaching Rumah Tangga Syurgawi, kalau tuan-puan masih ingat dalam Mihrab Coaching Rumah Tangga Syurgawi tu memang Ustazah meluahkan betul. Maknanya meluahkan apa saja perkongsian pelajaran yang Ustazah dapat daripada rumah tangga yang kami bina, keluarga yang kami bina. Memang kongsikan betul-betul dan melalui pengalaman itu melalui. Jadi pelarasan ni bila banyak benda berbeza dia kena selaras kan, kena ada penyelarasan. Jadi untuk menyelaraskan antara suami dan isteri ni tuan-puan sekalian, ataupun apa jua bentuk perbezaan dalam rumah tangga, dia perlu kepada 3 perkara. Subhanallah. 3 perkara inilah merupakan tombol penyelaras. Yang menyelaraskan apa jua bentuk perbezaan, perselisihan dalam keluarga dan rumah tangga. 3 perkara tuan-puan. Yang pertama adalah keyakinan tauhid kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berbeza pandangan, tapi kita sama-sama nak menjadi orang yang bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berbeza karakter, banyak yang berbeza, tapi kita sama-sama nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menyubur dan menyemai benih-benih keimanan dalam jiwa kita. Di situ kita akan bertemu. Di situ bahkan tuan-puan kita akan melihat perbezaan dengan rasa syukur. Kita akan banyak belajar daripada apa juga kesulitan dalam rumah tangga. Masya Allah, subhanallah. Kita akan dapati bahawa setiap cabaran dalam rumah tangga merupakan tarbiyah yang sangat indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati kalaupun di sana ada perkara yang kita suka ataupun tidak suka pada pasangan kita, tapi subhanallah semua itu mengantarkan kita untuk melihat betapa sempurnanya Allah yang maha sempurna lagi maha perkasa. Subhanallah tuan-puan sekalian. Bila kembali kepada nilai keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertemu dengan solusi. Semuanya menenangkan hati. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersangka baik dengan setiap apa yang berlaku. Itu adalah tombol pertama, penyelarasan sebarang bentuk perbezaan, kekhilafan, perselisihan dalam rumah tangga. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, menyelaraskan dengan syariat. Syariat ni tuan-puan sekalian, di situlah kita akan bersatu. Di situlah akan menyatukan hati kita. Marah macam mana pun syariat Allah kena jaga. Tak berkenan macam mana pun dengan perilaku isteri ataupun suami, syariat Allah kena jaga. Kita lihat dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Tengok sahabat-sahabat sekalian. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Ini kepada para suami. Macam mana pun suka ke tak suka ke, tapi kalau kamu dapati isteri itu taat kepada kamu, kalaupun di sana ada perkara yang kamu tidak suka, kamu jangan cari alasan untuk menyusahkan isteri kamu. Ini syariat tuan-puan sekalian. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, tetapi
tetapi perkara itu tidak baik bagi kamu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal perkara itu tidak baik. Padahal perkara itu tidak baik bagi kamu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum ila akhiril ayah. Bahkan di sana Nabi SAW bersabda, tidak layak bagi seorang laki-laki beriman membenci seorang perempuan beriman. Jika ia membencinya kerana satu perangai yang buruk, pastilah di sana ada perangai baik yang akan ia sukai. Tengok macam mana syariat membimbing kita untuk melihat, sahabat-sahabat sekalian, ya, bila kita berdepan dengan satu perkara yang mungkin ada yang kita tak suka dan sebagainya. Sama juga, ya, Ustazah berapa kali juga ya bercakap dekat mihrab ni, mihrab Quran ataupun mihrab coaching ya. Sama juga dengan isteri. Rumah tangga ni tuan-puan sekalian, selama mana kita patuh kepada syariah, insya-Allah dapat diselamatkan. Ya, tapi kalau memang dah masing-masing ya saling mendakwa kan ya, oh dia tu tak bagi saya nafkah zahir batin, yang ni pula mendakwa, oh dia tu bukan saja tak taat pada saya, pukul saya pun ada, kata suami, isteri pukul dia. Ya, dia tu sesuka hati nak keluar rumah, sesuka hati bawa entah siapa-siapa orang dalam rumah, orang yang saya benci dia bawa juga. So bila kedua-dua pihak sudah tidak boleh ya untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak menundukkan hati kedua-duanya? Ya, bagaimana nak menundukkan hati isteri kepada suami kalau syariat Allah pun isteri tak boleh tunduk? Macam mana nak menundukkan hati suami dengan isteri tadi tuan-puan untuk berdamai kalau syariat Allah pun tak boleh tunduk? Ini pada keadaan yang biasa. Kes-kes yang luar biasa tu memang adalah ya, Ustaz tak nafikan. Ya, ada kes ya, kadang-kadang rumah tangga tu panas sangat. Ya, tak sefahaman, tak mampu dah macam-macam cara. Itu cerita lain ya. Tapi dalam keadaan yang biasa, alhamdulillah tuan-puan sekalian, benar-benar kita dapat melihat bahawa kepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah solusi, jalan keluar untuk kita dapat ya melalui kehidupan ini dengan baik sangat. Katalah kita tak suka satu perkara yang suami kita buat, kita tanya, dari segi hukum macam mana ya? Itu benda pertama yang kita nak ambil tahu. Ini benda yang Ustazah lalui dalam hidup tuan-puan. Katalah kita nak menunjukkan, oh saya nak merajuk lah. Saya nak merajuk. Ustazah akan tanya balik diri sendiri, kenapa saya merajuk? Apa salah suami saya? Ya, kita merajuk ni untuk meluahkan hanya kerana emosi ataupun memang benda itu secara syariatnya, ya memang suami kita telah mengabaikan hak kita atau bagaimana? Kita kan, maknanya sahabat-sahabat, syariat tu akan memandu perlakuan kita. Munasabah kita nak merajuk sampai 2 minggu. Munasabah kita nak merajuk sampai sebulan. Munasabah kita tak nak bercakap. Soalannya adalah, yang saya buat ini benar ataupun tidak benar dari sudut pandangan syariat. Sebab bila sebut pandangan syariat, ini adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, subhanallah, masya-Allah. Ya, dengan melalui rumah tangga ni terasa sangat, Ustaz terasa sungguh tuan-puan betapa ya bersyukur sangat dengan syariat yang Allah turunkan. Benar-benar bila kita ikut syariat Allah, kita tak terbabas. Kita tak bebas yang sampai terbabas tuan-puan. Kita tahu bahawa tindakan, perlakuan, apa jua yang kita nak buat, mestilah dalam lingkungan syariat yang telah Allah turunkan. Ya, sama juga suami. Tengok kalau isteri tadi engkar, ada cara dia. Kembali kepada syariat Allah. Bukannya pergi curang dengan perempuan lain. Ya, maksud Ustazah ni tak berkahwin ya, curang pula dengan perempuan lain. Bukan itu jalan keluar dia. Kalau kita buat sesuatu yang menyalahi syariat, susah untuk disatukan kembali. Yang ketiga adalah akhlak dan adab. Masya Allah, subhanallah. Ya, boleh berbeza, memang wujud perbezaan, kadang-kadang perselisihan pandangan dan sebagainya, tapi ada adab dan akhlak yang telah pun ya dinyatakan oleh Islam dengan sebaik-baiknya, bahkan ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah hasanah kepada kita semua. Kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menguruskan isteri-isteri baginda, para ummahatul mukminin ya yang salihah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap tidak terlepas daripada perselisihan kecil dalam rumah tangga baginda. Ya, jadi tengok macam mana tuan-puan, ya kalau kita tengok sifat Nabi SAW ini sifat yang tawadhu.
tawaduk yang terpakai sepanjang hayat baginda. Tawaduk sebagai seorang pemimpin masyarakat, tawaduk sebagai seorang ayah, tawaduk sebagai seorang suami. Kita dapati dalam kitab-kitab sirah bagaimana disebut bahawa Nabi SAW tidak suka menyusahkan orang lain, bahkan isterinya juga. Nabi SAW menjahit pakaiannya sendiri, menjahit kasutnya sendiri, mencuci pakaiannya sendiri. Seperti mana orang lain melakukannya. Padahal ini adalah Nabi SAW, seorang pesuruh Allah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seorang kekasih Allah. Yang semua orang sebenarnya berusaha untuk membantu. Semua orang kalau boleh nak jadi PA Nabi belaka. Betul tak tuan-puan? Tengok macam mana Ibu Anas bin Malik bawa datang anak, ini ya Rasulullah jadi PA kamu, bantu kamu. Makna PA ni makna pembantulah tuan-puan. Tapi subhanallah, Nabi buat selama mana boleh buat sendiri, Nabi buat sendiri tuan-puan. Maknanya tawaduk ini akhlak tawaduk sangat penting dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik suami maupun isteri. Jangan tinggi diri. Kadang-kadang tinggi diri ni tak perasan tuan-puan. Sebab tu tengok Nabi latih apa dia, kerja-kerja rumah yang biasa-biasa ni cuba buat sendiri. Jangan asyik suruh orang, jangan perintah orang. Tak perasan nanti tinggi diri. Dengan puji-pujian melangit yang kita dapat, dengan segala benda yang Allah bagi kenikmatan kepada kita, silap-silap nanti boleh meninggi diri. Hati kita ni nak pakai kat semua tempat. Hati tawaduk ke, ego ke, sombong ke, nak pakai kat semua tempat. Janganlah kata, tak ada ustazah, saya kalau dekat pejabat pakai hati lain, dekat rumah pakai hati lain, dalam masyarakat pakai hati lain, bila berbisnes pakai hati lain. Samalah hati yang sama, sahabat-sahabat. Hati tu nak kena tawaduk. Hati tawaduk tu nak pakai depan isteri. Hati tawaduk tu nak pakai depan suami. Hati tawaduk tu nak pakai dalam keluarga. Hati tawaduk tu jugalah nak pakai dalam masyarakat dan ataupun kalau kita dah jadi pemimpin. Sebab itu akhlak dan adab memang akan menyatukan kita suami isteri, menyatukan keluarga kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, nampak gayanya kita belumlah masuk kepada suami yang nusyus tadi kan, kerana masa yang tidak, maknanya masa pun kita kena jaga juga sebab ustazah pun bekerja. Tapi ustazah nak bacakan dulu bagaimana sahabat-sahabat sekalian di sana, di sana, ini kesimpulan dulu saya nak ambil pada ayat yang kita baca tadi, bahawa Islam meletakkan banyak cara, bahkan sangat bertolak ansur, sangat memahami apa yang berlaku pada kehidupan suami isteri. Sebagai contoh tuan-puan sekalian, kalau berlaku sebarang bentuk perselisihan, di mana keadaan suami itu tuan-puan sekalian dah tak suka dengan isteri itu. Ini kita boleh tengoklah dalam ayat yang 128 tadi. Dia tak suka dengan isteri dia. Macam dah tak cinta, tak sayang, macam-macam lah. Lalu di sana ada 3 tindakan yang kita boleh lakukan. Sebab bila suami ni dah mula tak suka, tak tahu kenapa tak suka lah, banyaklah sebab-sebab tak suka tu. Yang paling dikhawatiri adalah suami tadi berpaling daripada menunaikan tanggungjawab kepada isteri. Dan isterinya tidak redha. Berpaling daripada memberikan nafkah, melayan, zahir dan batin, dan isteri ni duduk dalam keadaan yang tidak redha dan sebagainya. Jadi kalau ini berlaku, ada 3 step yang Islam terangkan bagaimana untuk menjalani ataupun menguruskannya. Dan masa Ustaz belajar perkara ni, sahabat-sahabat sekalian, memang terasa sangat, ya Allah, ya Tuhan, Allah yang maha memahami. Allah yang maha memahami. Kadang-kadang benda-benda dalam rumah tangga ni susah nak cakap, orang tak faham. Tapi kita yang merasa tu fahamlah. Dan Allah yang maha memahami. So kita tengok macam mana sahabat-sahabat sekalian, kalau sampai suami itu dikhawatiri berlaku nusyus, berpaling daripada melaksanakan tanggungjawabnya, bahkan dikhawatiri akan menzalimi, berlaku tidak adil kepada isteri tadi, maka di sana ada 3 langkah yang akan kita kongsikan pada pagi esok insya-Allah. Dan untuk hari ini sekian sahaja sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok. Jazakumullah khairan kathira. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bantu share
tag kawan-kawan ya, supaya meluas perbincangan kita dalam mihrab Quran ini untuk sama-sama ditekuni oleh sahabat-sahabat ya, anak-anak kita dan orang-orang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah.
Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Memahaminya ilmu terus ku terokai, menjiwainya iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.